Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak terangkan ada 9 sebab seseorang itu membuat hibah. Okey, nombor 1 ialah mereka yang memiliki perniagaan. Jadi seperti yang kita ketahui, jika pemilik perniagaan itu meninggal, maka hartanya termasuk harta perniagaan, cash di bank akan menjadi harta pusaka. Tetapi dengan hibah, dia boleh mewariskan perniagaan tersebut kepada isteri atau sesiapa-siapa yang disayangi untuk meneruskan perniagaan. Maka dengan ini, perniagaan tidak terbeku dan boleh diteruskan oleh waris-waris yang telah diletakkan dalam dokumen hibah. Okay, nombor 2, hibah ni selalu digunakan untuk mereka yang punya anak perempuan saja. Ini kerana jika berlaku kematian, maka anak perempuan akan mendapat setengah jika seorang, 2/3 jika 2 orang atau lebih. Jadi dengan hibah ini, anak perempuan akan dapat lebih daripada harta pusaka. Tujuannya ialah supaya wang ini atau harta ini bolehlah digunakan oleh anak ini atau warisnya atau penjaganya untuk menguruskan persekolahan dan sebagainya. Okey, nombor 3, hibah ni digunakan oleh ibu bapa yang punya anak di bawah umur. Kerana mereka tahu jika mereka meninggal, anak ini tetap akan dapat bahagian faraidnya. Tetapi ada juga ibu bapa yang mahu menentukan harta yang nak bagi masa anak tu kecil lagi. Kerana mungkin itu yang tentu segi pelajaran, perubatan dan sebagainya, dan tidak akan terganggu dengan proses faraid atau pusaka. Yang keempat yang agak penting juga ialah ada pasangan yang punya anak istimewa. Macam saya terangkan tadi, jika ibu bapa ni meninggal, maka memang ada hak faraid bagian. Memang ada bahagian faraid untuk anak istimewa ini. Tetapi tentulah mereka tahu anak istimewa ini memerlukan lebih penjagaan, lebih kewangan kerana tidak beraya mencari pekerjaan, persekolahan dan sebagainya. Jadi bajet tu untuk anak istimewa ini bolehlah ditentukan masa sekarang. Tidak perlu menunggu ibu bapa meninggal. Jadi dengan hibah ni, anak istimewa akan dapat lebih dan boleh digunakan untuk pelajaran, perubatan dan sebagainya. Kerana sekiranya ibu bapa meninggal pun tentu ada penjaga yang dilantik ataupun syarikat manah bagi menguruskan kewangan anak istimewa ini. Okey, yang kelima, bagi pasangan tiada anak. Jika pasangan tiada anak, tentulah bila meninggal, harta mereka akan jadi harta pusaka dan biasanya akan dinikmati oleh adik-beradik kepada pasangan ini. Tetapi dengan hibah, pasangan ini boleh menentukan siang-siang lagi siapa yang akan mewarisi harta ini. Contohnya, anak saudara, sepupu. Ini mungkin disebabkan oleh adik-beradiknya sudah stable dari segi kewangan. Tapi kemungkinan ada anak saudara ke sepupu yang memerlukan kewangan, jadi dia boleh buat hibah masa hidup. Okey, berikutnya hibah kepada isteri. Seperti yang kita ketahui, bagian isteri ialah 1/8 harta pusaka jika suaminya meninggal. Ada yang berpendapat bahawa ini tidak mencukupi, terutamanya jika isteri tidak bekerja. Jadi suaminya memastikan isterinya dapat lebih bahagian, contohnya setengah, bukan saja 1/8 atau 3/4 daripada hartanya, sebab dia tahu harta ini digunakan juga untuk membesarkan anak-anaknya ataupun memberi kehidupan yang lebih selesa.
Yang ketujuh, bagi mereka yang tidak berkahwin. Bagi mereka yang tidak berkahwin, sudah tentulah harta pusaka ini biasanya akan dapat kepada waris-waris, biasanya adik-beradik. Jadi ada pasangan yang orang yang belum kahwin ni mahukan semua kewangan ni ditentukan atau dibahagikan kepada sesiapa saja yang lelaki masih hidup dengan cara hibah. Mungkin anak saudara, adik-beradik tertentu, ataupun pusat-pusat kemasyarakatan yang tentu dan sebagainya. Dan ke-8 ialah hibah ni untuk boleh diberikan kepada orang yang disayangi. Seperti yang saya cakapkan sebelum ini, jika kita meninggal, maka harta itu akan menjadi harta faraid. Tetapi ada kalanya kita nak bagi harta yang masih hidup. Contohnya, kita nak bagi kepada anak angkat kita, atau anak tiri kita, atau adik kita, atau sebagainya. Jadi boleh dibuat secara hibah. Dan akhirnya ke-9 ialah hibah ini boleh digunakan untuk jalan Allah. Seseorang itu punya harta, sebaiknya, sebagainya boleh digunakan jalan Allah, sama ada membuat wasiat ataupun buat hibah. Tapi jika hibah, kita boleh tentukan kepada sesiapa pun pada hari ini. Dan yang cantiknya, hibah tu masih kita boleh gunakan. Contohnya, rumah yang kita diam, kita boleh terus gunakan dan kita tentukan. Jika kita meninggal, barulah rumah ini akan menjadi milik katalah Badan Kebajikan dan sebagainya. Dan yang menariknya ialah hibah ni boleh buat lebih 1/3. Kalau seseorang itu membuat 1/3 pada hartanya untuk jalan Allah, itu sekadar wasiat. Tapi kalau kita ada lebih harta, kita mungkin mau bagi 2/3 harta kita boleh gunakan kongsi hibah. Seperti yang kita ketahui, ada 3 cara bagaimana kita boleh dapat pahala berterusan selepas meninggal. Nombor 1, ilmu yang kita ada, yang kita sebarkan dan digunakan oleh orang lain. Yang kedua, doa-doa yang dibuat oleh anak-anak kita yang soleh. Dan tentu yang tadi itu, bersedekah. Jadi itulah 9 perkara yang saya nampak kenapa orang membuat hibah. Tapi yang penting, keseluruhan rumusan daripada 9 tadi ialah kita boleh menentukan masa hidup lagi ke mana harta itu akan pergi. Dan yang kedua, hibah ni dapat mempercepatkan proses pengagihan harta kepada orang yang dikenaki. Sekiranya kita membuat wasiat, dia melalui proses yang panjang. Nombor 1, untuk mengumpul ahli keluarga, waris-waris tadi, persefahaman siapakah yang akan melantik menjadi pentadbir. Yang kedua, kita akan terpaksa mematuhi undang-undang yang ada. Sebagai contoh, memohon harta pusaka kepada unit pusaka kecil, amanah raya ataupun mahkamah tinggi. Tetapi dengan hibah ini, 1 atau 2 bulan boleh selesaikan, kerana ia tidak melalui proses tersebut. Semasa hidup, pemberi hibah ini telah memiliki kuasa, khususnya kepada syarikat amanah, bagi memindahkan harta yang dihibahkan tadi kepada orang atau badan yang telah kita nyatakan dalam dokumen hibah dan surat kuasa. Saya harap dengan penerangan ringkas ini, tuan-tuan dah tahu ada 9 sebab orang buat hibah dan mengapa hibah ni proses pengagihannya lebih cepat daripada pembagian harta pusaka. Bagi tuan-tuan
yang ingin mendapatkan lebih info atau ingin membuat wasiat atau ingin membuat hibah, sila hubungi saya sebagai sebuah wakil syarikat amanah pada bila masa melalui telefon saya 013 366 1242. Saya ulang, saya Rahman, 013 366 1242. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.